kasih saudari pengacara majlis. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Saya singgah sebentar sebelum pergi ke Pelabuhan Kelang. Sebelum ke sini tadi saya dekat Masjid Negara. Lihat orang Pakatan Harapan salat di Masjid Negara, kawan dengan DAP masih Islam. Betul kata Datuk Rauf tadi. Ya, tak ada. Ini semua dakwah, ini semua fitnah. Tuan-tuan dan puan, apa sebenarnya makna kita masuk dalam PRN ini ya, pada 12 hari bulan Ogos, selain daripada membentuk kerajaan-kerajaan negeri? Sebenarnya realitinya tuan-tuan dan puan, kita berdepan dengan puak-puak yang berhasrat untuk memecah belahkan negara kita. Mereka bertanding dengan asas fitnah. Cuba kita lihat bagaimana beberapa minggu yang lalu ada seorang bernama Sanusi datang ke negeri kita, datang ke Selayang, menggunakan internet kita dan menabur macam-macam fitnah. Sampai dia kata menteri besar, sampai dia ejek sultan. Tak serik, sampai hari ini dia nak angkat tangan nak lawan. Tak payahlah. Tak payah nak angkat tangan nak lawan. Cuba Sanusi fokus jawab dulu pasal isu REE. Sekejap tak kenal So Loy Fat, orang yang bantu untuk curi REE daripada negeri Kedah. Sekejap mengaku dah jumpa. Maksudnya dia nak bercakap benar pun susah. Tambahan pada tu kita lihat bagaimana di kalangan pemimpin-pemimpin PAS. Saya kesal sebab berbeza dengan Ustaz Zawawi, ada di kalangan mereka yang mendoakan agar negeri Kedah dipertahankan daripada musuh Allah. Ada yang menyebut yang melawan mereka itu adalah Dajjal, yang lawan mereka itulah Dajjal. Macam-macam fitnah dilontarkan, dilemparkan. Sehingga tempoh hari saya di Kuang singgah sebentar, tiba-tiba ada AJK dalam masjid tu minta saya, YB tolong jelaskan sikit. YB menteri yang haramkan ban 1975, tolong bagi penjelasan sikit. Saya bagilah penjelasan. Kemudian ada orang snap gambar dan tuduh macam-macam, kata saya berpolitik lah, saya berkempen lah, tak ada tauliah lah. Baru petang tadi Ketua Polis Selangor mengatakan berdasarkan siasatan 12 orang telah dipanggil. Saya, Fahmi Fadil, tidak bercakap politik dalam masjid. Maka saya telah mengarahkan tuan-tuan dan puan supaya peguam-peguam saya saman Ahmad Dusuki dan saman admin bagi page N13 Kuang kerana telah memfitnah saya. Jadi maksudnya mereka yang memfitnah kita tak serik dan akan kata apa saja untuk mengadu domba, untuk cuba memecah belahkan kita. Tapi hari ini juga sebenarnya hari yang sangat bersejarah. Siang tadi di Dataran Merdeka, Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Fadilah dan juga pimpinan-pimpinan yang lain telah hadir dalam satu majlis yang dihadiri oleh 10,000 orang memperingati 50 tahun pemergian almarhum Tun Dr. Ismail Al-Haj, seorang pemimpin ulung daripada Parti UMNO yang telah membantu negara kita bangkit semula pasca insiden gelap Mei 13, 1969. Tun Dr. Ismail telah membantu pada ketika kita membentukkan Mageran, Majlis Gerakan Negara, untuk hidupkan semula negara kita, hadapi masalah pecah belahnya kaum akibat daripada politik adu domba pada waktu itu. Tun Dr. Ismail bersama rakan-rakan dalam Mageran telah membawa satu gagasan baru disebut sebagai rukun negara, yang hingga ke hari ini anak-anak di sekolah dan sekarang juga pihak kerajaan juga telah menetapkan. Kita baca semula, peringati bahawa 5 rukun ini, 5 rukun negara ini adalah rukun yang mengikat kita sebagai sebuah negara, sebagai rakyat Malaysia. Ini semua diusahakan bukan oleh orang PAS, oleh orang UMNO, pimpinan UMNO, pimpinan ulung dalam UMNO. Seorang pejuang bangsa, jati dirinya jelas, seorang pemimpin Melayu, tapi sayangnya beliau kepada negara sehingga mau mengumpulkan semua
semua kaum. Dan beliau sehingga ke hari ini dikenali sebagai bapa perpaduan. 50 tahun yang lalu pada hari ini, pada malam ini, almarhum Tun Dr. Ismail Al-Haj telah mengembuskan nafas terakhir. Kita ambil seminit bagi yang beragama Islam untuk membacakan, mensedekahkan Al-Fatihah, dan bagi yang bukan beragama Islam untuk bertafakur sejenak. Al-Fatihah untuk almarhum Tun Dr. Ismail Al-Haj. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Kenapa penting kita ingatkan tentang jasa seorang negarawan yang sebenarnya jarang kita ungkapkan, kecuali bagi mereka yang mungkin tinggal dekat dengan TDI Jaya ataupun Taman Tun Dr. Ismail di Kuala Lumpur. Realitinya tuan-tuan dan puan, kita mesti ingatkan semula tentang sejarah negarawan-negarawan kita mungkin yang kurang dikenali, kerana jasa dan bakti mereka kepada bangsa, agama dan tanah air sangat besar. Cuba bayangkan pada waktu itu sekiranya Tun Dr. Ismail dan rakan-rakan tidak mengasaskan, membawa idea rukun negara, tidak mempertahankan hubungan kaum yang erat, juga terlibat dalam perbincangan konfrontasi, maka harapan saya dalam kita menuju 12 hari bulan Ogos, tuan-tuan dan puan, semangat perpaduan itu, apa yang telah diusahakan oleh pimpinan-pimpinan sebelum ini, negarawan-negarawan yang ulung, ini akan menjadi semangat baru untuk kita, bahawasanya kita ingin membentuk bukan hanya sekadar kerajaan-kerajaan negeri, tapi insya-Allah seperti yang Datuk Rauf sebutkan tadi, kerajaan negeri yang cakna, prihatin dan menyediakan perkhidmatan dan kebaikan kepada semua rakyatnya, bukan hanya kepada kelompok tertentu ataupun penyokong parti tertentu. Dan di sini saya ingin sentuh mungkin fitnah terakhir. Pimpinan-pimpinan daripada Perikatan Nasional, saya nak anda tengok, kalau ada kamera kat sini tolong tunjukkan. Tunjukkan, ada kamera kan? Tunjukkan kepada khalayak, kita ada daripada Barisan Nasional, daripada PBM, daripada parti-parti dalam Pakatan Harapan, ada orang ramai, ya. Saya nak tunjukkan dalam ni sebab saya nak tunjuk dalam Pakatan Harapan kita tak halau pimpinan. Kita tak sebut ya, seperti yang berlaku di Pulau Pinang ya baru-baru ni. Presiden seorang presiden parti komponen dalam Perikatan Nasional bukan hanya tak dibenarkan duduk bersama pimpinan yang lain, malah disebut kepada beliau, saya sebut je lah presiden gerakan, orang PAS tu datang cakap pada dia, no, you stay, you go away. Dihalaunya. Jangan risau, dalam Pakatan Harapan bukan hanya kita ada ustaz-ustaz yang baik hati dan murni dari segi tingkah laku, perilakunya, tapi insya-Allah kita tak ada halau-halau pimpinan sesama kita. Jangan risau. Sampaikan Datuk Seri Anwar Ibrahim meluangkan masa bukan hanya dengan ketua-ketua bahagian daripada UMNO, tapi beliau juga meluangkan masa bersama pimpinan daripada MIC siang tadi. Sebagai pemimpin, beliau adalah pemimpin kepada semua parti dalam kerajaan perpaduan. Maka bukan hanya di Kedah, di Pulau Pinang, tapi di banyak tempat yang lain. PN ni dia bukan best, PN tak best, ya. Tak payah nak angkat-angkat tangan, lepas tu hasut orang lain untuk angkat tangan. Tak payah. Perbaiki diri sendiri. Ada ramai kluster mahkamah dalam PN sekarang, dan silap-silap lah kan tuan-tuan dan puan. Ya, saya pun dah kata tadi, saya saman beberapa orang, beberapa pihak yang memang juga orang parti di sebelah sana. Kita lalu proses itu. Tapi yang penting tuan-tuan dan puan, pada 12 hari bulan Ogos ini, kita hanya ada pilihan di antara menegakkan kebenaran atau membiarkan fitnah bermaharajalela. Kita hanya ada pilihan untuk pilih kemajuan atau kita membenarkan Selangor mundur ke belakang, seperti yang disebut oleh pimpinan dari Barisan Nasional, kita tak nak Kelantankan Selangor.
Kita tak nak kedahkan Selangor. Kita nak majukan Selangor. Betul atau tidak? Jadi tuan-tuan dan puan, saya mohon maaf tidak dapat berucap terlalu lama sebab saya kena ke beberapa tempat yang lain. Ada juga pimpinan-pimpinan lain yang datang. Ya, ni kawan-kawan daripada DAP. Jangan risau, mereka tak keislaman kita tak terkesan ya dengan kehadiran sahabat-sahabat ini. Malah ya, insya-Allah urus tadbir negeri Selangor akan bertambah baik. Jadi kepada semua, seperti yang disebutkan tadi, luangkan masa 10 hari, 9-10 hari yang terakhir ini, jumpa prospek-prospek, jumpa kawan-kawan, pastikan kita hasut mereka bukan untuk menjadi pemfitnah, bukan untuk menuding jari, tapi untuk memilih kebenaran, keadilan dan masa depan yang lebih baik bersama Pakatan Harapan dan Barisan Nasional. Boleh atau tidak? Kita Selangor. You all pun tak ingat ni. Kita. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.